Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi untuk mendapat keberkatan daripada Allah SWT, mari sama-sama kita buka majlis kita pada pagi ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hafiz Nazis 4:20. Okey, jadi saya minta supaya semua ibu bapa yang berada dalam Zoom pada pagi ini supaya dapat mute kan. Supaya dapat mute kan suara masing-masing untuk melancarkan program kita pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan, nanti kita akan buka persoalan pada sesi selepas ini, okey? Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Asmara, okey. Dr. Asmara kita baru sampai daripada ni Dr. Asmara ni kan. Jangan takut pula anak-anak kan tengok kepala dia tu, tapi dia ni orang yang mesra lah. Okey. Jadi Dr. Asmara datang daripada Semenyi sampai malam tadi pukul 12 malam. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan mendengar taklimat ringkas daripada Dr. Asmara berkenaan dengan operasi khatan pada hari ini, dan minta ibu bapa tolong berperhatian kita bagi masa dalam 15 minit saja, 15 minit. Kemudian kita akan go through pada majlis penasmian dan insya-Allah lepas ni kita akan boleh teruslah ke program kita pada petang ni insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Asmara untuk menyampaikan taklimat beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali terima kasih Cikgu Umi jemput saya lagi tahun ni. Memang tak tahu lah buat kat sini kan. Cuma bezanya tahun ni ada zoom bagi lah. Sebab PKPB, PKTB segalanya lah. Alright, so saya harap semua orang dah tengok saya punya video dekat YouTube. Yang pasal penjagaan sebelum dan selepas khatan tu lah. So secara ringkasnya benda macam tu lah. Jangan sekali-kali kita takutkan anak kita dengan khatan. Kalau kita takut-takutkan dia dengan khatan ni, itu yang jadi macam perangai masa nak berkhatan ni. Kita simple. Kalau tak buat ni, awak sunat dengan kamu. So sunat tu macam satu hukuman, satu yang menyakitkan. Sebenarnya tak. Okay. So itu yang paling penting sih. Bagi dia orang semangat sikitlah berkhatan ni. Tengok video-video saya dekat blog tu semua video happy-happy. Saya ada video yang nak minta sunat sekali lagi ada. So sampai tahap macam tu. Ada yang minta sebab jadi kaya. Okay. Atuk bagi duit, nenek bagi duit, pakcik, makcik semua bagi duit, dapat beribu ada tu. Saya nak minta sunat sekali lagi lepas tu. Alright, so yang paling penting anak kita dia tak boleh datang dalam keadaan ketakutan. Kalau dia datang dalam keadaan ketakutan memang lambat. Sebab nak naik katil pun ambil masa, nak suruh buka kain pun ambil masa, semua ambil masa. Dia jadi takut. So kena bagi semangat sikit. Okay, and then of course lah macam yang saya cakap juga, kalau nak cepat sembuh sebenarnya connect tali buta. Kalau connect buta, lambatlah sikit. Mungkin ambil masa seminggu ke 2 minggu. Tapi kalau tak buta ni biasa selepas 3 hari memang dia dah melompat dah. Memang dia dah jalan-jalan semua dah. Selepas 3 hari tu, hari keempat tu. Jadi kena pastikan. Gambar-gambar contoh buta tak buta semua memang ada dalam blog saya, ada dalam YouTube, ada Facebook saya pun ada. Okay. Alright, and then masa berkhatan jadi saya yang paling saya tekankan masa berkhatan ni jangan campur urusan saya. Itu penting. Sebab kadang doktor ni cukup bius ke tak ni? Okay. Bius memang cukupnya, jangan risau. Yang problem lah anak tu. Budak tu sendiri. Kalau dia dah takut memang kita cuci tu dia dah kata sakit dah. Kita cuci je. Tak buat apa lagi. Dah cuci je. Dah sakit.
Sebab dia dah takut tu. Bila takut, kita sentuh dia rasa tu dia kata sakit. Bagi dia sakit. Walaupun sebelum tu dia dah jatuh basikal 10 kali, dah pernah koyak kat dahi, berjahit-jahit semua, dah pernah dah. Tak nangis. Bapak dia kata tak payah abuse pun jahit kat dahi. Tapi bila main sunat, sama je. Menjerit juga. Sebab kita dah takut-takutkan dia sebelum tu kan. So sebenarnya tak sakit. Jadi masa abuse tu memang dia akan menjerit. Dia tengok budak. Kalau budak yang jenis berani memang tak ada benda lah. 2 minggu lepas saya sunatkan budak umur 3 tahun. Abang dia 8 tahun. Tapi yang 8 tahun tu yang menjerit sampai dengar klinik sebelah rasanya. Tapi yang adik dia yang 3 tahun tu, relax je, tak bunyi apa pun. Ada gambar dekat blog saya tu, yang dapat duit RM20. Sebab dia 3 tahun. Yang lain tak nangis sebab dah besar, umur 10 tahun tak nangis, saya bagi RM10. Yang tu 3 tahun. 3 tahun langsung tak ada bunyi. Tak ada semua tak ada. Dia relax, dia tengok muka saya masa saya cucuk tu. Tengok keberanian lah. Jadi kita tengok pada budak. Jadi kalau yang jerit-jerit tu yang kata sakit tu sebenarnya tak sakit. Sakit tu masa bius je. Itu pun sebenarnya macam rasa kena gigit semut je. Maksudnya sakit sekejap. Masa untuk bius tu pun saya ingat dalam 10 saat ke 15 saat je saya bius tu. Tak lama pun. So kalau dia berani. Kalau tak berani dia menjerit. Yang menjerit tu bukan tak cukup bius Memang cukup dah tu. Kalau terpotong semua pun tak sedar tu. Okay. Memang dah bius cukup dah. Alright. And then kalau kena kontrol dia sebenarnya mak ayah boleh, mana yang masuk dalam tu. Kalau sebelum ni saya benarkan 2 orang. Tapi sebab dah musim gini ni kita benarkan seorang je lah. Boleh peluk budak tu, suruh dia membaca ke apa-apa, nak bagi handphone ke tablet ke supaya dia tak tengok bawah tu, semua boleh tu, tak ada masalah. Distract dia. Supaya dia tak perasan kita. Okay. And then dan jangan bagi arahan lah. Maknanya jangan kacau kerja saya. Doktor, tambah abuse lagi lah apa semua. Aduh. Saya memang bosan lah kalau macam tu. Itu mencampuri urusan saya sebenarnya. Saya dah khatan lebih 10 tahun dah. Dari kat 5,000 orang dah saya khatan ni. Bak kata orang tutup mata pun boleh buat. Mungkin. Okay. Dah biasa sangat dengan trik-trik ni. Trik nak pergi toilet lah. Trik nak pergi berak lah. Macam lah nanti. Okay. So pastikan persediaan yang Cikgu Romi cakap tu semua buatlah. Sebelum datang tu semua dah beres. Urusan bilik air semua dah beres. Okay. Cuci betul-betul kat dalam tu. Okay, tengok sebab kalau nak yang buta nak celikkan sekarang memang tak sempat lah. Memang merau lah kalau buat sekarang. Sebab dia kena buat sikit-sikit daripada kecil. Kalau ada anak-anak yang nak sunat lagi lepas ni, sila buat lah. Okay. Yang apa ni, nanti masa yang mana buta tu saya akan celikkan masa tu. Okay, dia rasa dia ngilu sebenarnya. Tapi budak-budak ni kalau dah takut dia menjerit lah. Dia ngilu macam gigit ais tu. Tapi kalau dia takut dia akan jerit sakit saya sakit. Saya akan celikkan dia selepas bius. Memang tak rasa dah sebenarnya. Rasa geli je. Okay? Sebab ketakutan tu saja dia akan jerit. Okay? Alright. So lepas tu saya akan tunjukkan cara cuci. Setiap orang saya akan tunjukkan cara cuci. Masa tu juga. Bila dah sudah tu saya akan cuci, tunjuk depan tu juga macam mana nak cuci dan sebagainya. Luka tu sebenarnya paling penting jangan biarkan dia berlembab dengan air. So bila dah cuci, kena keringkan balik. Nak cuci pakai apa boleh, tak kisah. Nak pakai air paip ke, air kowe, air cupu ke, benda sini pun boleh lah, asalkan bersih. Okay, nak pakai air zam-zam boleh lagi, tak ada masalah. Janji bersih. Lepas pada cuci tu, kena keringkan balik. Boleh pakai hair dryer kalau nak, boleh pakai kapas, tisu, apa sajalah, asalkan dia betul-betul kering, ini bawa sapu ubat. Okey, 3 hari pertama kalau boleh jangan bergerak. Bergerak tu maksud pergi bilik air je. Okey, pergi bilik air, lepas tu duduk balik, lepas tu solat. Itu je yang boleh bergerak. Selama 3 hari berturut-turut. Hari keempat, kalau dah tak ada darah yang mengalir, dah boleh pakai spender lah. Bagi yang berani. Selalunya tak berani. Dia kata 10% je lah yang berani ni biasanya. Okay. So apa ni, penjagaan tu penting sebab ada setengah doktor cakap lain kan. Macam saya tekankan tiap-tiap hari kena cuci. Tiap-tiap hari kena cuci jangan miss. Dan nak senang apa ni, mandi, kencing, berak pagi-pagi tu terus cuci kat bilik air tu sendiri pun tak apa.
lagi senang. Kalau lepas tu baring baru nak cuci, memang dia takkan bagi ni dah, percaya dah. Dia takkan bagi, jarang nak bagi tempat tu. Masa mandi tu terus cuci terus. Okay. And then apa ni, lepas tu duduk diam-diam je lah. Sebab pernah berlaku kita orang buat dekat apa masjid surau apa kat sini? Sabirin tu. Lepas sunat tu mak bapak pergi singgah Tesco dulu. Pergi tinggal Tesco dulu, bawa budak ni cari bleeding kat Tesco tu. Dah kelang kabut, kena cari klinik apa semua bagai kan. Saya dah balik. Jadi kira-kira macam tu yang susah tu. Jadi kalau boleh hantar anak balik rumah dulu, lepas tu nak buat apa pun buat lah. Okay, so dia harap benda-benda macam ni takkan berlaku lah. InsyaAllah lah kita dah ingatkan dah. Okay, ini pun dah teknologi canggih ni sepatutnya dah boleh sampai kepada semua orang lah kot kan. Semua orang dengar kan suara saya kan. Okay. So apa ni, dan apa-apa hal pun boleh hubungi, boleh WhatsApp dengan saya lah, boleh bagi ambil gambar benda tu tunjuk kat saya, nanti saya akan beritahu direct. Semua orang ada nombor saya kan, saya ada dalam grup tu, semua orang ada nombor saya, boleh WhatsApp direct kat saya. Okay. Okay, so nanti apa-apa hal boleh tanya masa saya khatamkan nantilah, insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Asmara atas taklimat yang diberikan. Jadi saya harap ibu bapa tolonglah bagi kerjasama, bagi kerjasama dan pastikan SOP yang kita dah gariskan pada hari ini, pada hari semalam dan hari ini dapat dipatuhi lah. Kadang-kadang kita ni sebagai bapa kita kesian kat anak-anak kita kan. Tapi kesian kita tu kalau boleh kesian yang positif lah, bukan kesian yang negatif. Kesian kat dia semua kita nak kena ikut dia, tak boleh macam tu. Maksudnya kalau kesian kan dia, kita kena tegas dari segi penjagaan dia untuk beberapa hari ini supaya anak tuan-tuan dan puan-puan tak memberi masalah pada tuan-tuan dan puan-puan selepas itu kan. Lambat siap, lambat baik dan sebagainya, berdarah dan sebagainya, tak pasal-pasal kena pergi klinik lain dan sebagainya, menyebabkan kos tambahan pula dekat situ. Asal-asal kos okey dah. Jadi itulah kita punya matlamat pun, kita nak bagi kurangkan kos kepada ibu bapa dan bagi taklimat yang mana ibu bapa kena faham. Kena faham benda ni supaya kita dapat alert daripada awal dan dapat mencegah sebarang benda-benda yang tidak mahu. Inilah, kalau kita pergi klinik, saya rasa kalau kita pergi kat klinik pun doktor tu tak cerita semua tuan-tuan, tak cerita semua kat sana, tak sempat nak menceritakan benda ni, nak kena ada sesi Zoom dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau kita dalam program macam ni, insya-Allah kita akan cuba memberi ketegasan dan maklumat-maklumat yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan menjaga, mengambil perhatian dan sebagainya. Baik, saya tak nak membuang masa lagi, jadi kita akan teruskan program kita. Untuk sesi soal jawab, saya cadangkan nanti tanyalah doktor masa dalam bilik tu kan. Cuma jangan ganggu dia buat kerja lah. Jangan ganggu dia buat kerja rutin dia. Kalau nak tanya benda lain boleh tanya untuk saya sebab doktor dia okey je. Ikut pengalaman saya dia okey saja. Jadi sesi pertanyaan ni saya cadangkan boleh ditanya semasa inilah. Jadi insya-Allah saya akan cuba selepas ini untuk cuba kongsikan maklumat semasa lah. Macam tuan-tuan tengok dekat bawah tu kan, yang scroll ke bawah tu, itu adalah senarai-senarai ikut pukul berapa dan turutan berapa, jadi boleh tengok kat situ. Baik, jadi kalau ada masalah tolong beritahu dengan segeralah. Supaya perjalanan program kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna insya-Allah. Jadi untuk itu kita teruskan program kita pada hari ini dengan program perasmian lah. Program perasmian. Jadi insya-Allah selepas ini saya akan serahkan semula kepada Dr. Asmara untuk merasmikan program kajian kita 2020. Dan selepas itu kita akan berhubung semula melalui WhatsApp ataupun calling lah. Sehinggalah program kita tamat pada hari ini. Jadi saya harap ibu bapa dapat memberi perhatian terhadap semua yang kita telah beritahu, garis panduan dan sebagainya. Mudah-mudahan program kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM insya-Allah. Jadi untuk itu, untuk program perasmian dengan ini, dengan segala hormatnya, saya akan menjemput Dr. Asmara untuk merasmikan program kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahniah juga kepada semua peserta dan juga
parents, ibu bapa yang ada keberanian untuk menyertai program angkatan kita pada tahun ini. Okey, diharap semuanya akan berjalan lancar. Jadi dengan amanah yang diberikan kepada saya hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program angkatan Abqari Center Sarjana Utama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Asmara kerana sudi merasmikan program kita pada hari ini. Jadi untuk itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa yang memberi kerjasama daripada semalam ke pagi ini untuk sama-sama kita berprogram. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fizikal, tapi saya mengharapkan dengan program yang macam ni kita dapat berkenal sesama lain, dapat meluaskan perkenalan kita dan juga saya selaku penduduk yang lama di sini dan juga saya juga adalah orang yang mengendalikan tadika ni, mengharapkan supaya kita dapat terus bersilaturahim dan bersama-sama kita untuk mengekalkan keharmonian dan juga dapat meneruskan program-program seperti ini di masa akan datang insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada ibu bapa, terima kasih banyak kepada Dr. Asmara. Okey, dan juga kepada semua kru-kru yang terlibat. Jadi untuk itu insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi petang ini bermula pada pukul 2.30 pukul 2. Jadi saya harap peserta akan dapat berada, yang pertama dan yang kedua dapat berada di premis 5 minit sebelum waktunya. Dan jika ada apa-apa masalah saya akan hubungi semula. Sebelum itu saya akan menghubungi jika ada apa masalah. Jadi saya harap kita dapat berfikir sama sepenuhnya. Jadi untuk itu aku qouli hadza wa astaghfirullah, apa yang baik daripada Allah SWT dan buruk dan kelemahan diri saya sendiri, tapi hakikatnya daripada Allah SWT juga. Jadi saya akhiri program kita pada hari ini dengan kita sama-sama membaca tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.